وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi الحمد wabarakatuh. لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bertemu pada pagi ini untuk sama-sama kita membincangkan uh, berkongsi ilmu berkaitan dengan tauhid akidah, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada SPAQ kerana masih meneruskan program kuliah kita pada pagi ini. Dan saya mohon maaflah pagi ini sebab ada masalah sikit berkaitan dengan laptop ni. Masalah suara mic di laptop ni kena setting balik. Saya pun tak tahu, dia kena pergi baiki insyaAllah. Tak apa, walau bagaimanapun kita akan teruskan juga kuliah pada pagi ini walaupun saya tidak dapat untuk share satu skrin berkenaan skrin daripada share skrin daripada kitab yang kita gunakan ni, iaitu Al-Fiqhul Akbar, dan juga tidak dapat untuk saya sharekan dalil-dalil tambahan kepada apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan selepas ini mungkin saya boleh kongsikan semula dalil-dalil ataupun poin-poin yang tidak dapat untuk saya kongsikan pada pagi ini. Baik. Jadi perbincangan kita pada pagi ini, kita sambung perbincangan sebelumnya, iaitu daripada kitab Al-Fiqhul Akbar ni, karangan Imam Abu Hanifah, pada muka surat 21, ataupun dia ada cetakan yang kedua, ada beza sikit muka surat dia tu, saya rasa muka surat 22. Iaitu tajuk keesaan Allah. Tajuk keesaan Allah. Jadi bagi sesiapa yang ada membeli buku ni, muka surat 22. Boleh dia tengok kepada buku ni. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. Allah itu satu, tetapi bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi tiada sekutu baginya. Tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk, dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Jadi itu teks asal daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Maknanya matan asal daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Iaitu di sini menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, esa, tauhid, wahid. Wahid, dan untuk menyabitkan wahid Allah taala itu esa, maka kita mesti bertauhid. Maknanya melakukan perbuatan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Esa tu bukan dari segi bilangan, tapi dari segi tiada sekutu baginya. Yang ni kita akan jelaskan dalam huraian selepas ini. Kemudian dia tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan tiada menyerupai mana-mana makhluk, dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Yang tu pun kita akan bincangkan dalam huraian selepas ini. Jadi huraian yang pertama berkenaan dengan poin yang akan kita bincangkan pada pagi ini ialah baik. Huraian. Kalau siapa-siapa ada buku ni, mana boleh tengoklah. Boleh tengok sini, saya tak dapat sharekan pada pagi ni. Huraian. Maksud tauhid ialah beriktikad bahawa Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah. Dia adalah pencipta dan pentadbir alam semesta. Semua perkara ini adalah khusus bagi Allah. Oleh sebab itu, tauhid mempunyai dua rukun, iaitu mensabitkan dan menafikan. Yang pertama bermaksud mensabitkan bahawa Allah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta,
dan mensabitkan ketuhanan dan pengabdian mutlak hanya kepadanya. Rukun kedua, menafikan semua perkara ini dari selain Allah. Dalilnya ialah wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 163. Wajib mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, beriman bahawa Allah itu Tuhan yang satu, tiada yang lain. Baik. Jadi yang ni saya lupa dah. Apakah saya telah berikan setelah sampai dah bab ni sebelum ni, dan apakah saya telah berikan penjelasan berkenaan dengan maksud tauhid. Antara dia beriktikad bahawa hanya Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah. Tak apalah. Kita teruskan. Maknanya saya pun lupa sama ada saya telah berikan penjelasan berkenaan dengan poin ini, berkenaan dengan tajuk ni ataupun belum. Tak apa, saya akan berikan penjelasan juga berkenaan dengan perkara ni di samping dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi di sini pensyarah, penterjemah kepada kitab ni memberikan huraian yang dimaksudkan dengan tauhid di sini, iaitu yang pertama, beriktikad bahawa hanya Allah satu-satu yang layak disembah. Itu satu. Yang kedua, pencipta dan pentadbir alam semesta. Dua. Dari dua sudut. Jadi maksud tauhid ni mengesakan Allah, iaitu kita mengatakan tidak ada kongsi bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Jadi yang ni hari ni saya tak dapat nak share, nak kongsikan ayat tu dengan copy paste sebab masalah laptop. Guna telefon ni tak dapatlah nak itu. Tapi saya bagi tahu ayat dia iaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku." Mana mengabdikan diri, beribadat, menyembah hanya kepada aku sahaja. Iaitu matlamat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah dengan maksud untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadat. Mana di dalam ibadat tidak boleh beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan beribadat selain daripada Allah, yang tu dinamakan syirik. Syirik itu, yang tu kita akan bincangkan selepas daripada ini dalam perbincangan seterusnya daripada buku ni, iaitu perkara yang bertentangan dengan tauhid. Jadi berkenaan dengan syirik dan juga tasbih, yang tu kita akan bincangkan secara khusus selepas ini. Jadi terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang menjadi dalil tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dalam beribadat. Tidak boleh kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ayat yang umum Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada semua manusia. Firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. "Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala jelaskan perintah supaya beribadat kepada Dia.
Beribadat kepada dia tu kenapa? Kerana dia yang menciptakan kamu, iaitu menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala beri asbab, beri taujihat, beri uh, dari segi sebab, dari segi kenapa Allah Taala suruh sembah dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh sembah dia? Mana Allah Subhanahu wa taala suruh menyembah dia ni, beribadat kepada dia semata-mata bukan sebagai omongan-omongan kosong sahaja tanpa sesuatu alasan, tidak. Ada justifikasi. Mana Allah Subhanahu wa taala menjustifikasikan kepada manusia sebab kenapa dia mesti disembah, sebab kenapa beribadat hanya kepada dia, iaitu kerana dia menciptakan manusia. Dia menciptakan jin dan juga manusia. Jadi sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya ciptaannya menepati kehendaknya, Kalau kita tengok pencipta-pencipta yang lain, pereka-pereka yang lain di kalangan manusia, kita tengok mana manusia mereka pelbagai perekaan. Manusia mencipta pelbagai ciptaan. Hak ni cipta peti, hak ni cipta mesin basuh, hak ni cipta macam-macam. Nah, masing-masing daripada pereka, masing-masing daripada pencipta mempunyai matlamat di sebalik ciptaan dia. Orang yang mereka mesin basuh, dia bermaksud supaya dijadikan sebagai alat untuk membasuh pakaian. Nah, jadi kalau seseorang tu beli mesin basuh, tiba-tiba dia jadikan sebagai tempat simpan daging, simpan ayam, bermakna dia tidak menepati kehendak pencipta. Dia tidak menepati kehendak mereka tu. Jadi sepatutnya dia kena menepati kehendak mereka. Jadi masing-masing pencipta ni dia ada maksud, ada matlamat di sebalik ciptaan dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut di sini dia menciptakan manusia, lalu Allah Taala jelaskan apakah sebab dia menciptakan manusia. Sebabnya ialah Allah Subhanahu wa taala menginginkan, mahu supaya manusia menyembahnya, supaya manusia mengabdikan diri kepadanya semata-mata, mengesakannya di dalam pengabdian diri, di dalam penyembahan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain. Umpamanya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini perintah supaya menyembah dia semata-mata. Tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengongsikan penyembahan, pengibadatan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terdapat banyak penjelasan berkenaan dengan perkara tersebut. Umpamanya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah. Kamu akan datang kepada satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah perkara pertama yang kamu seru mereka ialah supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada Muaz radhiyallahu anhu supaya menjelaskan kepada penduduk Yaman bahawasanya perkara pertama yang mesti mereka lakukan, yang mesti mereka laksanakan ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyengutukan, mengongsikan sesuatu yang lain selain daripada
Allah Subhanahu wa taala. Ah, dan ia merupakan matlamat utama pengutusan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ini saya rasa dulu saya telah jelaskan di dalam muqaddimah berkenaan dengan kepentingan tauhid. Di dalam muqaddimah berkenaan dengan kepentingan tauhid dahulu, saya telah jelaskan berkenaan dengan tauhid. Akidah ni adalah merupakan matlamat utama Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca juga mana antaranya seperti ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak kami utuskan sebelummu seorang rasul pun kecuali kami mewahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan selain aku. Oleh itu sembahlah aku. Oleh itu sembahlah aku. Baik. Jadi di dalam beberapa ayat yang saya bacakan tadi, dan insya-Allah kita akan tambah lagi bila ketika perbincangan berkenaan dengan rukun tauhid. Selepas ini kita akan bincangkan rukun tauhid dan saya akan tambahkan lagi ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan kewajipan, kemestian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara tersebut berkenaan dengan sembahan dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Baik. Jadi itu mana beriktikad mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang layak disembah. Kemudian disebutkan juga di sini, dia adalah pencipta dan pentadbir alam semesta. Ini yang kedua. Semua perkara ini adalah khusus bagi Allah. Tadi yang pertama khusus bagi Allah, iaitu ibadat hanya kepada dia. Menyembah hanya kepada dia. Yang kedua khusus bagi Allah Subhanahu wa taala juga, iaitu mempercayai bahawasanya hanya Allah Taala semata-mata pentadbir dan pencipta alam semesta ni. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan perkara tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya ia adalah merupakan suatu yang diterima juga oleh golongan-golongan yang tidak beriman, mana golongan musyrikin. Sebagaimana di dalam ayat, di dalam surah Yunus ayat yang ke-31. Surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad. Dan juga ayat dituju juga kepada kita. Kata, beritahu, tanya kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kamu daripada langit dan juga daripada bumi? Siapa yang berturunkan rezeki daripada langit, hujan dan sebagainya, dan yang keluarkan rezeki daripada bumi, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan, dan siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, mana menghidupkan yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, mematikan yang hidup dan mentadbirkan semua urusan. Allah Subhanahu wa taala suruh tanya orang yang beriman juga.
Siapa yang menurunkan air? Siapa yang beri rezeki kepada kamu daripada langit, daripada bumi dan sebagainya? Siapa? Siapa yang mentadbir alam ni semua sekali ni? Siapa? Mereka pasti akan menjawab Allah. Allah lah yang melakukan semua tu. Tidak dikongsi dengan sesuatu yang lain. Ianya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maknanya orang kafir pun percaya, mempercayai, maknanya beriman berkenaan dengan persoalan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh kita kepada mereka, afala tattaqun? Kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kamu tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala sepenuhnya? Beriman bahawasanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah. Tidak ada sesuatu yang lain. Tidak dikongsikan dengan sesuatu yang lain. Nah, kenapa dalam beribadat kamu nak beribadat kepada selain daripada Allah? Tapi dalam mempercayai yang memberi rezeki daripada langit, daripada bumi, menghidupkan, mematikan, tu kamu percaya Allah. Tapi beribadat, kamu enggan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Umpamanya, Allah di dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf. Ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, 6 masa, 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arash. Dia melindungi malam dengan siang. Yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Maknanya Allah Ta'ala tukar, menutup siang dengan malam dan sebagainya. Dan dia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semua sekali tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi di dalam ayat ini, ayat sebelum ini yang saya bacakan menunjukkan bahawasanya di antara perkara yang mesti diimani oleh kita, yang mesti kita imani dan tauhidkan, ia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mengatakan ia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Iaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pentadbir alam semesta. Allah Ta'ala sahaja pemberi rezeki, pemberi, penahan, penghalang, menghidupkan, mematikan, meluaskan rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan Allah juga yang menyempitkannya. Ayat itu di dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Itu mana Allah Ta'ala jelaskan. Allah lah yang meluaskan rezeki kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan Allah Ta'ala lah yang menyempitkannya. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara tersebut. Allah Ta'ala sahaja pentadbir urusan, semua urusan dunia ni, zahir dan juga batin. Sebagaimana yang ayat yang telah kita bacakan tadi. Allah Ta'ala bila mana dia berkehendak kepada sesuatu perkara, maka perkara itu berlaku. Bila mana Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada perkara tersebut, maka perkara tersebut tidak berlaku. Dan begitulah pelbagai lagi kepercayaan-kepercayaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mesti kita tauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi di antaranya ayat yang telah saya bacakan tadi. Baik. Kemudian itu di antara ayat-ayat yang menjelaskan di dalam tauhid kita ni, iaitu satu, tauhid bahawasanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah. Yang kedua, tauhid bahawasanya Allah Ta'ala sahaja pencipta, pentadbir, menghidupkan, memberi rezeki dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita sambung lagi. Oleh sebab itu, tauhid mempunyai dua rukun, iaitu mensabitkan dan menafikan. Yang pertama, mensabitkan Allah yang mencipta alam semesta. Yang kedua, mensabitkan ketuhanan hanya kepada Allah. Nah, kemudian menafikan pula, menafikan semua itu daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan berkenaan dengan perkara tersebut. Mana terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada rukun tauhid. Kepada mana rukun tauhid. Jadi mana di dalam ucapan kalimah tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Pada kalimah syahadat itu terdapat dua rukun, iaitu satu isbat, yang kedua nafi, yang kedua nafi. Jadi di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sabitkan. Sabitkan ketuhanan hanya kepada Dia. Sabitkan penciptaan, pentadbiran hanya kepada Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala nafikan daripada yang lain. Antaranya di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rum ayat 40. Surah Ar-Rum ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan kamu. Kemudian Dia memberikan rezeki kepada kamu. Kemudian Dia mematikan kamu. Kemudian Dia menghidupkan kamu. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala isbatkan, sabitkan kepada Dia sifat-sifat tersebut. Allah Ta'ala sabitkan kepada Dia sifat-sifat tersebut. Jadi si pencipta, pemberi rezeki dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala nafikan daripada yang lain dengan Allah Ta'ala kata, hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Adakah kongsi kamu? Adakah sesuatu yang kamu boleh jadikan sebagai kongsi kepada Allah yang melakukan perkara tersebut, yang melakukan sesuatu daripada perkara tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Maknanya di situ Allah Ta'ala isbatkan, sabitkan kepada Dia perbuatan-perbuatan tersebut, beri rezeki dan sebagainya, dan Allah Ta'ala nafikan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah Ta'ala cabar, Allah Ta'ala tanya, ada ke yang lain? Kongsi yang boleh buat sebagaimana yang Allah Ta'ala buat, ada tak? Tu Allah Ta'ala tanya tu bukan nak jawapan, tapi Allah Ta'ala tanya tu sebagai ingkar. Mana Allah Ta'ala nak mengingkari, mana Allah Ta'ala nak kata, nak bagi tahu, tidak ada. Tidak ada. Maknanya Allah Ta'ala menafikan. Rukun kedua kalimah syahadah. Rukun kedua tauhid tu, iaitu menafikan semua perkara tadi yang kita kena tauhidkan kepada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala nafikan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, antaranya di dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa Al-Qasas ayat 68. Al-Qasas ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar
ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Allah mencipta segala perkara, apa yang ia kehendaki. Allah mencipta apa yang ia kehendaki dan Allah menentukan pilihan terhadap apa yang ia kehendaki. Jadi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala sabitkan, dia ciptakan semua perkara. Nah, dia ciptakan manusia. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Dan Allah Ta'ala tentukan di kalangan manusia ni ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Ada yang mempunyai kelebihan, ada yang tidak mempunyai kelebihan. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Allah Ta'ala tentukan manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia dari segi kelompok adalah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala juga tentukan daripada ciptaan dia tu, dari kalangan manusia, manusia yang paling baik, paling mulia dari segi individu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Dan Allah Ta'ala beri ketentuan yang paling mulia dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala ciptakan masa, bulan dan sebagainya. Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala tentukan. Dan Allah Ta'ala tentukan di antara masa tu, di antara bulan tu, ada yang paling mulia. Ada bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan, yang kita sekarang ni berada pada bulan ini. Dan Allah Ta'ala tentukan juga daripada ketentuan dia, ciptaan dia tu, ciptaan bulan tu, ciptaan hari, ciptaan masa tu, Allah Ta'ala tentukan juga ada hari yang terbaik, iaitu Lailatul Qadar. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tempat. Bumi Allah Ta'ala ciptakan. Dan Allah Ta'ala tentukan mana yang terpilih, mana yang tidak terpilih. Yang ini penting kita kena faham. Allah Ta'ala tentukan daripada ciptaan dia pada tempat tu, Allah Ta'ala tentukan tempat paling mulia. Nah, Haramain Syarifain, dua tanah haram yang mulia. Itu tempat paling mulia. Kemudian Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tanah suci ketiga umat Islam. Allah Ta'ala tentukan. Kemudian Allah Ta'ala kata, ma kana lahumul khiyarah. Tidak boleh disekutu. Allah Ta'ala nafikan. Allah Ta'ala nafikan daripada selain Allah untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut. Yang lain tak boleh. Yang lain tak boleh. Jadi mana dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tu pun kita kena faham juga. Kita tak boleh sembrono dalam perkara ni. Ada setengah-setengah kalangan dia ni yang wujud pada hari ni. Kita boleh tengok dalam Facebook dan sebagainya. Yang meletakkan seolah-olah ada lagi tempat suci selain daripada tempat suci. Tanah yang mulia, tanah yang dipilih oleh Allah Ta'ala tu. Mekah, Madinah dan juga Masjidil Aqsa tu. Ada kalangan-kalangan yang mendakwa Islam, yang dakwa ada lagi tempat lain juga tempat yang suci. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut, maka lahumul khiyar. Allah Ta'ala nafi. Dalam keimanan tersebut, kita beriman, kita percaya bahawasanya hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh menentukan. Daripada ciptaan-ciptaan dia tu, mana yang mulia, mana yang tidak mulia. Itu keimanan kita, itu kepercayaan kita. Ada setengah kalangan, dia lawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Seperti golongan Syiah, kita kata. Golongan Syiah telah menetapkan, telah menentukan tempat yang paling mulia adalah Karbala. Bukan Mekah, bukan Madinah. Sedangkan Allah Ta'ala dah nafi, maka lahumul khiyarah. Manusia, mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan masa.
mana yang mulia. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala ada tentukan. Hari perayaan, perayaan yang paling mulia di sisi Islam, Allah Ta'ala telah tentukan. Iaitu sebagaimana yang terdapat di dalam hadis kisah Nabi SAW datang ke Madinah. Nah, lalu Nabi tengok penduduk-penduduk Madinah merayakan 2 hari, Nairuz dan juga Mahrajan. Lalu Nabi SAW tanya, apa ni hari raya ni? Orang Madinah pun jawab, ini 2 hari yang kami sering bermain-main padanya. Lalu Nabi SAW selepas daripada itu, Nabi kata, qad abdalakumullahu lakuma bi khairin minhuma yaumal adha wa yaumal fitri atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala telah menukarkan untuk kamu berdua 2 hari yang lebih baik daripada kedua-duanya, iaitu hari Adha dan juga hari Fitrah, iaitu hari raya haji dan juga hari raya puasa. Tapi golongan Syiah meletakkan hari perayaan yang paling mulia adalah hari sambutan Ghadir Khum. Itu pada 18 Zulhijjah. Maknanya mereka lawan. Allah Ta'ala ada sebut dah dalam tauhid ni. Kita percaya hanya yang boleh menentukan tempat tu mulia, masa tu mulia, hanya Allah Ta'ala. Tapi ada manusia, dan Allah Ta'ala menafikan tak boleh orang lain. Tapi ada manusia yang memberikan hak menentukan kemuliaan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada selain daripada Allah Taala. Kemudian muncul pula golongan yang menganggap antara tempat yang mulia di dunia ni adalah seperti Hadramaut. Sehingga buat pula ziarah khusus untuk memperoleh kelebihan-kelebihan tertentu. Tu ganjaran-ganjaran tertentu di Hadramaut. Di perkuburan Nabi Nuh tu ada, kita boleh tengok dalam Facebook. Dalam Facebook kononnya Habib ni kata, wallahu alam betul ataupun tak betul Habib tu kata, ataupun ia hanyalah rekaan maknanya mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi itu telah maknanya mana kalau kita tengok kepada tauhid di sini, kita kena nafikan hak menentukan kelebihan itu daripada selain daripada Allah. Kita nafikan. Orang yang buat lagu tu bermakna dia telah mengambil hak eksekutif, hak yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala saja, dia ambil, dia letakkan kepada orang lain. Bermakna di situ dia tidak melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tersebut. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini juga maknanya mengisbatkan. Isbatkan perkara tadi, ketuhanan, hak mencipta, hak mentadbir itu hanya kepada Allah Taala, dan menafikan daripada hak lain. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Sesiapa yang kufur dengan at-taghut, menolak taghut, sembahan-sembahan selain daripada Allah. Jadi Allah nafi. Allah kata tak ada. Baik, tak apa, kita baca dulu. Sesiapa yang kufur kepada taghut, sembahan selain daripada Allah, dan beriman dengan Allah semata-mata. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan keimanan kepada selain Allah. Dan Allah Ta'ala menyabitkan keimanan hanya pada dia sahaja. Apa? Mana isbat keimanan hanya kepada Allah, nafi keimanan kepada selain daripada Allah. Orang yang melakukan sedemikian, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh. Dia telah berpegang dengan tali yang kukuh, yang teguh. Jadi di dalam ayat tu Allah Subhanahu wa taala menisbatkan keimanan hanya kepada dia sahaja, dan Allah menafikan keimanan daripada selain daripada Allah. Lalu orang yang melakukan sedemikian, Allah Ta'ala kata, dia telah berpegang dengan tali yang teguh, dengan tali yang kukuh.
Begitu juga ayat berkenaan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasul. Seperti umpamanya di dalam surah An-Nahl. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul. Tujuan dia apa? Supaya mereka menyembah Allah. Itu tujuan. Mana Allah Ta'ala utuskan rasul untuk mereka mengisbatkan sembahan, ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, iaitu menafikan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu di antara itu ayat yang menjelaskan tentang rukun tauhid, mensabitkan tauhid, mensabitkan seperti di sini sembahan hanya kepada Allah Ta'ala dan menafikan sembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengungkapkan perkara tersebut. Dengan firman-Nya, "Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi anab." Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya diperintahkan supaya beribadat kepada Allah. Itu isbat. Isbat di dalam beribadat tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Wala usyriku bihi, dan aku tidak boleh menyekutukan sesuatu pun dengannya. Mana nafikan ibadat, nafikan sembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di dalam ayat tersebut ada isbat dan juga ada nafi. Isbat dan juga ada nafi. Itu mana Allah Ta'ala suruh kita, perintah kepada Nabi SAW dan perintah juga kepada kita. Perintah apa? Perintah supaya kita kata, aku hanya sembah Allah Ta'ala sahaja dan aku tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana perintah kepada kita supaya kita mengisbatkan ibadat hanya kepada Allah dan kita menafikan ibadat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi itu di antara beberapa ayat yang menunjukkan kepada dua rukun tauhid. Kepada dua rukun tauhid, iaitu mengisbatkan tauhid, mengisbatkan ketuhanan, keimanan, ibadat, kepercayaan, pencipta, pentadbir alam semesta, sabitkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan menafikan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi yang tu penting. Supaya apa? Supaya kita tidak terlajak. Tidak terlepas sehingga melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu kita kena jaga sangat-sangat. Kena berhati-hati sangat-sangat. Mana perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena khususkan kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak kongsikan benda yang khusus kepada Allah Ta'ala tu, kongsikan dengan orang lain. Tak boleh. Bahaya. Tu bimbang juga kadang-kadang dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tak sedar, kita telah melakukan perkara tersebut. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu mana tak boleh kongsi sesuatu yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam soal ni nak juga saya sebut antara dia perkara yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketetapan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang tentukan, seperti yang saya sebut tadi. Iaitu menentukan kelebihan-kelebihan, menentukan
apa ganjaran, pahala begini, pahala begini, pahala begini. Itu hak mutlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Itu hak mutlak Nabi. Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa pun tak boleh nak rampas hak mutlak tu. Hak eksekutif tu. Tapi kita tengok kadang-kadang ada sesetengah kalangan dia bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Siapa yang buat begini, kelebihan dia begini. Ada sampai mereka sesuatu yang tak masuk akal. Siapa yang minum kopi ni kita boleh tengok. Ada. Saya pun malas sebutlah nama tu. Boleh tengok. Hadis kelebihan kopi. Tu. Mana ada dalam Facebook ada, tersebar dalam YouTube pun ada. Mana dia kata siapa yang ada kesan kopi di dalam perutnya maka berapa 70,000 malaikat ke berapa tak ingat akan terus beristighfar kepada dia. Dia tahu mana perkara tu perkara gaib. Benda berkait dengan perkara gaib, berkait dengan kelebihan-kelebihan tersebut, penentuan kelebihan tu seperti ayat yang kita baca tadi, itu hanya milik khusus Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berani pula reka-reka, suka-suka pula reka-reka kelebihan tu, kelebihan ni. Sedangkan Allah Ta'ala dah nafi dah. Allah Ta'ala dah kata dah, tidak ada ruang kepada manusia untuk menentukan kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi kita bimbang dengan perbuatan-perbuatan sedemikian seolah-olah telah merampas hak eksekutif, hak khusus Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menganggap perkara tu dia juga berhak untuk melakukannya. Dia juga berhak untuk menentukannya. Itu bahaya. Jadi sebab tu dalam menukilkan dalam kehidupan kita, dalam menukilkan cerita-cerita ataupun riwayat-riwayat kata-kata tentang kelebihan-kelebihan tertentu seperti tadi dan banyak lagi sebenarnya yang tersebar di dalam masyarakat kita. Di dalam menentukan tersebut kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Kena pastikan ia memang benar-benar mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab takut tadi. Takut kita telah mengongsikan kepada selain daripada Allah Ta'ala sesuatu yang sebenarnya hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini disebutkan dalilnya ialah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, satu, tunggal. Esa tu dari beberapa sudut yang telah kita bincangkan tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, iaitu Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian perbincangan seterusnya, Allah itu satu bukan dari segi bilangan dan sebagainya, yang insyaAllah kita sambung perbincangan di dalam pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kiranya kita dah berakhir majlis kita Ustaz ya. Dan baiklah, Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Ahmad Nassim atas pencerahan dan penjelasan ilmu itu sebentar tadi dan mengupas persoalan perkongsian serta pencerahan yang cukup jelas bagi itu melalui rukun iman itu. Dan penting bagi kita untuk membagi ilmu kita dengan amalan sebagai tempat kembali dan tempat tinggal yang abadi. Dan Allah dan terima kasih kepada para jemaah sudi duduk bersama-sama yang ke akhir majlis ilmu ini, dan teruskanlah ya dengan majlis ilmu kita seterusnya untuk sisi tadabbur surah Yasin bersama dengan Fadil Ustaz Norazi, Dr. Norazi. Dan Ustaz, saya kembali kepada Ustaz untuk tutup akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih kafrah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkongsi sedikit ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang saya sampaikan dapat mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi saya tangguh dulu majlis pertemuan kita pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain ketika. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.